Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, so jadi hari ini cikgu akan ajar kamu subtopik 9.3 luas segitiga. So jadi sebelum cikgu ajar kamu, cikgu akan tunjukkan dahulu macam mana kita biasa kita mencari luas segitiga dengan menggunakan formula 1/2 darab tapak darab tinggi. So ini formula yang daripada tingkatan 1, 2, 3 kita pernah belajar sudah kan, formula ni. So jadi untuk bahagian yang ini, kita akan libatkan hukum sinus, ya. Hukum sin. Kita akan libatkan hukum sin untuk mencari luas segitiga, ya. Okey. So jadi sebelum kita masuk, cikgu mau tunjukkan macam mana formula hukum sin yang terlibat di dalam formula luas segitiga yang ini, ya. So jadi kalau kita perhatikan di sini, okey, tengok di sini. So dia ada 3 formula di sini, ya. Ini ada 3 formula, ya. Okey. So jadi cikgu akan tunjukkan macam mana boleh dapat formula yang ini, ya. Okey, yang pertama sekali, okey, kalau kita buat tinggi di sini, ya, untuk sudut B lah sini kan, ni B kan. So B, so tapak dia jadi B lah di sini kan. Kalau di sini sudut C kan, sudut C sini jadi tinggi dia lah, H kan, tinggi. So jadi kalau sin ni, sin ialah SOH, SOH, iaitu opposite tu ialah bertentang, ya. So jadi kalau sudut C, sin C sama juga dengan opposite O. Opposite ni maksudnya bertentangan lah kan, bertentangan, iaitu H, bahagi dengan H tu ialah hypotenuse. Hypotenuse kita ialah A di sini, ya. So sini sudut tegak, ya. So jadi bahagi A lah sini kan. So jadi bila kalau kita pindahkan tempat, H ataupun yang ni, tinggi ni H, ya, sama juga dengan A pindah sebelah. So jadi A sin C, kan. So H kita ini. So kalau kita berbalik kepada formula luas sama juga dengan 1/2 darab tapak darab tinggi, ya. Darab tinggi, kan. So kalau kita tengok di sini, perhatikan 1/2 tapak ialah B lah kan, di sini B. So 1/2 darab B darab tinggi. Tinggi kita H. So H itu kita gantikan dengan yang ini. Kita gantikan dengan yang A sin C. H tu tinggi tu, So jadi A sin C. So jadilah dia 1/2. Sini A BA, ya, sini BA. So jadi kita boleh tulis AB lah. AB sin C. So di sini kalau kita perhatikan, ini formula dia. Yang pertama lah. Kita guna yang ini kan. Kalau kita cari yang ni pula A. A ni yang inilah sudut, ya, sudut A. Sudut A, ya, di sini. So ini. So cara dia ialah sin ialah bertentang, lepas tu opposite, kan, opposite. Opposite, lepas tu hypotenuse C. So jadi kita boleh dapat sin A sama juga dengan H bahagi dengan C. So jadi H kita ialah C sin A. So jadi kita ambil balik luas, ya. So 1/2 darab dengan tapak ialah B juga, B juga, ni B tapak kan. Ini tinggi. So kita ambil sudut A kan. So jadi sin satu lagi apa tu? B, lepas tu darab C sin darab C sin A. So jadi kita boleh tulis 1/2 BC. So BC sin A. So formula yang ini kita akan dapat. So formula yang di tengah-tengah ini
kita akan ubah bentuk ni lah. Kita akan ubah yang ni. Kalau kita mau cari untuk yang B ini, cara dia ialah kita akan jadikan salah satu tapak dia, kita mencari B kan. B, so tapak dia ialah A ataupun tapak dia C, salah mana-mana lah. Yang penting kita akan dapat cikgu buat ini lah. So kita akan buat B. So yang ini dia punya tinggi. Kalau boleh tengok lah ini boleh perhatikan. Cikgu perhatikan dia jadi, kalau kita tengok begini, so jadi yang jadi tapak A lah, A. Okay, so sekarang kita B di sini kan. Sudut B opposite hypotenuse. Opposite. So jadi sin B sama juga dengan H bahagi C. So kita akan dapat H ialah C sin B. C sin B So jadi cikgu betulkan. Betulkan balik So jadi kita akan so inilah kita dapat kan. Okay, so jadi tinggi dia kita akan dapat situ ialah H ialah C sin B. So jadi tapak kita A. So jadi cari luas 1/2 tapak ialah A darab dengan C sin B. So kita akan dapat 1/2 AC sin B. Sin B. Samalah dengan ni ni. So dapatlah ketiga-tiga formula. Tiga-tiga formula ini dengan menggunakan hukum sin. Ada hukum sin lah di sini sin ni. Sin So inilah formula luas untuk segitiga dalam subtopik 9.3. So yang inilah kita akan guna formula ini untuk menyelesaikan masalah lah. Okey, so jadi cuba kita tengok contoh lah di sini. So jadi ini formula ni kena hafal lah kamu kena hafal. So yang ini cikgu tunjukkan tadi cara kita macam mana kita dapatkan formula tu. Okey. Contoh 11. Cari luas segitiga JKL dalam raja di sebelah. Okey, dia cari luas segitiga kan. Okey, luas segitiga. Sekarang ni kita perhatikan di sini. Kita boleh guna ni dia yang di tengah-tengah ni K. So kita akan buat luas sama juga dengan kena pastilah dulu. Kalau dia begini. Cuba tengok perhatikan dulu. Kalau kita cari B, yang terlibat ialah yang ini A kan. Kalau sudut kita perhatikan kalau sudut C, sisi yang perlu kita tahu ialah sisi A dan sisi B. Sisi A, sisi B. Sudut dia yang inilah. So maklumat yang perlu ada yang ini dan ini kan. Tapi kalau kita guna sudut padam dulu lah. Okay, perhatikan betul-betul. Okay, ini formula dia ialah ini. Kalau kita tahu sudut C, kita kena tahu sisi A dan sisi B. Baru kita guna formula ni lah kan. So jadi kalau kita guna sudut B, kita mesti tahu C dengan A. Untuk B lah. Tapi kalau untuk sudut A ni, kita tahu sudut A, kita kena tahu sisi C dengan sisi B. Ni. Sisi B dengan sisi. Jadi sama juga macam ini. Sekarang ni dia di tengah-tengah kan. Sudut K ni. So jadi kita mesti sisi di antara sudut itu kamu kena tahu. Barulah dapat formula itu. Barulah kita boleh dapat luas. Begitulah juga untuk kita faham formula yang segitiga ni lah So jadi kita tahu sudut kan. So jadi 1/2 darab 6 darab 4.4 darab dengan sin berapa ni? 69. Tekan kalkulator dapat jawapan. Tekan kalkulator dia dapatnya ni. Senang ya kan? Senang ya. Okey, sekarang ni
luas segitiga bagi segitiga sebut DEF ialah 50 DEF. So sini luas dia. Okey. 50 cm persegi. Okey. Diberi DE, mana DE? Okey, ini ada semua. Okey, ini pun ada. Okey, ini kita tidak tahu. Kan? Cari sudut D ni ya. Ni sudut D. So jadi luas, kan kalau kita mau mencari luas, luas D ni terlibat kalau sisi yang di antara sudut tu kita mesti tahu kan. So jadi untuk cari luas ni kita sudah ada. So jadi sekarang ada maklumat yang tidak kita ketahui, ialah D. So D, so cara dia ialah luas sama juga dengan 1/2 darab dengan 8.6 ni, lepas darab 14.2 darab dengan sin apa ni? Ni kita tidak tahu, theta lah. So luas ni kita tahu 50. So 50, masukkan nilai lah kan. So ini kamu tekan kalkulator, semua ni tekan. Lepas tu nanti pindah sebelah jadi bahagi 50 ni, maklumat ni. Ni dapat maklumat tu. Kemudian sudah cari ni. Kemudian nanti sin ni pindah sebelah, dia akan jadi sin inverse. Lepas tu ada perpuluhan lah di sini. Lepas kamu bahagi yang ini, kamu akan dapat perpuluhan. Kamu sin kan, dapatlah sudut. Sin inverse, kamu akan dapat sudut 54.97. So itulah sudut pada D. Itu cara dia. Kamu tekan kalkulator lah, kamu akan tahu. So bolehlah buat latih diri 9.7 ya. Okey. Boleh cuba. So ini senang segitiga ni senang. Okey, apa pula ni? Pertemuan segitiga ABC yang berikut. Menentukan luas segitiga menggunakan rumus Heron. Okey. Wow, dia ada formula yang inilah kita kena tengok ni. Ada 2 langkah di sini. ABC bahagi 2. ABC tambahkan semua bahagi 2. So ini kena tambahkan semua. Lepas tu bahagi 2. Tambahkan semua kena bahagi 2. Kemudian ini langkah pertama. Okey, langkah kedua guna formula. S tu apa S? Cuba tengok. S tu ya. Ni S tu ialah bila kita tambahkan semua kita akan bahagi 2. Itulah S. Tambahkan dulu semua ni. 12.3 tambah 9.6 tambah 5.5 bahagi 2, kamu akan dapat nilai di sini. So itu S. Lepas tu kena ingatlah formula yang ni. Formula dia ialah S tolak A. S tolak A. Ini A ni, ni A tu yang inilah. Ini A, ini B kan. So sini B lah. Ini B, ini C. C kecil. So jadi kena tengok sini. Semua S tu tolak A, S tu tolak B, lepas tu tolak C. Gitu ya, ni S di luar ni yang kena ada lah. Lepas tu puncakan. So itu pun boleh dapat formula luas juga So ada 2 lah kaedah. Yang ini formula ini ialah ni lah yang buat Heron ya. Heron. So formula ni jika sudut kita tidak tahu langsung, 3 kita tidak tahu langsung, tapi sisi semua kita tahu. So kita boleh guna formula yang inilah. So dia ada 2 lah sini Yang tadi, yang pertama itu kita tahu satu dan salah satu sisi dia kita tahu. Kalau ini kita boleh dapat lah sini salah satu sisi di sini boleh buatlah dulu Okey. Okey. So ada 2 formula, jadi kamu boleh buat ini. So contoh ada lagi contoh C kita tidak tahu, tapi luas dia sudah bagi. So panjang dia sudah dibagi ni 20. Satu utas tu panjang dia 20 meter. Kena tolak lah. Tolak, so dapat 6. Okey, 6 22 bahagi 2 11. Lepas tu 11 lagi guna formula Heron juga Heron. Okey, dapatlah. Boleh buat yang ini 98 Saya masalah. Ini boleh buatlah sendiri Saya masalah. Okey, sudah habis.
Okey, seterusnya penyelesaian masalah yang melibatkan segitiga. 9.4 aplikasi sinus. Semualah yang kita sudah belajar, petua sinus, petua kosinus dan luas segitiga ni, kita libatkan semua ini untuk selesaikan formula formula ni lah, masalah segitiga ni. So dalam tajuk yang ini, tajuk yang terakhir ni 9.4, di sinilah kamu akan tengok contoh bentuk soalan-soalan SPM lah yang akan masuk. Beginilah bentuk dia, penyelesaian masalah dalam segitiga. Okay, cuba kita tengok contoh 17. Ini kena buat satu-satu lah. Raja di sebelah menunjukkan sebuah prisma kaca. Okey, dia dapat begini. Keratan rentas prisma itu berbentuk segitiga sama sisi yang berukuran, ini sama sisi keratan rentas dia sama sisi di sini. Berukuran 6 cm. Dan tinggi prisma ialah, tinggi dia 8. Hitung sudut antara BD. Dia ada, ni ada, sudah ada punya keratan di sini kan. Gambar rajah di sini. Kita boleh tengok sudut antara BD dengan CD. So di sinilah sudut yang ini kan. Jadi macam mana kita tahu kira dia punya ni? Kita kena gunakan teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras segitiga tu, kita tahu 6, sini 6, sini 8. Kalau kamu guna teorem Pythagoras untuk BD ialah punca kuasa 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. So kamu akan dapat 10. Kamu tekan kalkulator lah, dapat 10. So panjang sini 10 lah BD ni. Satu lagi, sini pun sama juga 10. Okey, sisi dia kita sudah tahu. Kemudian untuk cari ni, kita akan guna formula kosinus. Kita akan guna formula kosinus lah. Kosinus cara dia ialah sudut di sini ialah 10, 6. Sini 6 kan. Okey, 6. Sudut yang ini kita mau cari kan. Sudut di sini. Sisi semua kita tahu. Sini sisi semua sudah tahu. So jadi sudut D ialah 10 darab 10. Inilah dia formula dia yang ni. Ni. Dia akan pindahkan tempat lah. Formula dia ni ialah di sini BC kuasa 2. Kita mencari sudut kan. So BC kuasa 2. Lepas tu sama dengan 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Lepas tu tolak 2 darab 10 darab 10 cos sudut yang ni lah kita mau cari ni. Ni dapat. So dapatlah ni. Dia masukkan nilai dalam formula cosinus. Petua cosinus. Untuk yang pertama ni lah. Okey. Kemudian luas segitiga BCD. Mana BCD? BCD. So BCD sini lah. Dia mencari luas segitiga. Luas segitiga. So luas segitiga, sudut yang ini kita sudah tahu. Sisi dia ialah 10-10. Gunalah sudut segitiga tu kan. Ni 10-10 sudut dia. Sin guna sudut yang ini kan tadi. Saya cakap tadi mesti sudut. Lepas tu sisi di antara sudut tu kita mesti tahu. Ada 10-10. Lepas tu ada sudut di antara sisi yang 10-10 yang kita tahu tu lah. So barulah kita boleh guna formula luas segitiga. Okey, kemudian soalan apa? C. Sudut antara BCD. C lah, C. Sudut C ni dengan sata tegak mana? Sata tegak BCEF. So sudut di sinilah dia cari ni. Suruh cari yang sudut yang ini. Cuba kita tengok betul tak sudut tegak dia. Okey. Bukan. Di antara tu lah. So maknanya kena buat satu garis lurus di sini. Lepas tu sata dia. Sudut yang ini demo. Sudut tegak dari sini. So kalau sudut tegak di sini,
Sini 6 jadi bahagi 3 lah. Sini 3. Sekejap. Kita tengok. Sebab sisi ini kita tidak tahu. Sisi ini. Sudut ni. Kita tengok. Oh, dia sudut tegak. Sini tinggi 8. 6, 6. Sini kita tidak tahu. Sini 3, 6. Sini 6. Sini 3. So, teorem Pythagoras juga. Dapat di sini. Tapi sini hypotenuse. So, jadi 6 tolak kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Kita akan dapat DF ni. Kita akan dapat DF. Ini kita 8, so kita tahu. So, sudut sini kita boleh dapat. Sini dengan ni. Kita boleh dapat. So, kuasa 2. Kita akan dapat perpuluhan lah di sini ya. Kita akan dapat perpuluhan. Sekejap Okey. 6 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Okey, 27 punca kuasa kuasa 27. Kita akan dapat 5.196 ya. Okey, kemudian kita ada 8. Lepas tu kita mau cari sudut ini ialah opposite bersebelahan. Kita tahu nilai yang itu kan. So jadi kita guna tan lah saja. Ni tan ya. So tan theta ataupun dia kena nama dia lah ya. Kamu tulis DGF. Sini letak H. H. DGH. GH ataupun HGD. Boleh juga. Tidak ada masalah tan sama dengan opposite sini 5.1. Dia dapat 1962 ya. Kena tambah 2 lah sini ya. Kalkulator. So jadi di sini dia pakai 4 titik perpuluhan ya. So jadi boleh juga 5.1962 bahagi dengan 8. So kita akan dapat, tekan kalkulator. Lepas tu kamu akan cari tan inverse. Lepas tu letak sini nombor perpuluhan tu. Lepas tu kamu akan dapatlah sudut ya. Sudut. So, sudut ialah tan inverse. Lepas tu nombor perpuluhan yang kamu sudah bahagi di sini. Kamu akan dapatlah. Cuba buat carikan kamu akan dapat 5.1962 bahagi dengan 8. Kamu akan dapat 0.66495. Kamu tekan inverse lah. Dia ada, kalau mau lagi tepat ambil semua nilai lah. 25 lagi ya. Tan inverse sama dengan 25. So jadi tan inverse ini ya. Lepas tu kamu tekan calculator lah tan inverse ya. Shift dan 0.649.525. So kita akan dapat 33. Betul sama kan? Inilah. So jadi ini kena carilah. Ni pun sama, cari sudut yang DH ni. DH. So kita guna teorem Pythagoras. Lepas tu dapatkan sudut di antara garis segitiga yang ini dengan sata segi 4 ni ya. Sata segi 4 ni. So jadi dia ambil saja dari sini lah. So jadi dalam bentuk segitiga begitu. Sudut ni lah yang kita dapat 33 ya. So itu contoh macam mana kita buat penyelesaian segitiga. So settle. So boleh buat latih diri 9.10. Boleh buat, cuba ya. So habislah sudah kita punya bab 9 ya. So jadi inilah dia punya formula-formula yang kamu kena ingat. Kita ada petua sinus,
petua kosinus dan luas segitiga. Luas segitiga dua formula, satu dan bentuk rumus Heron ni guna semua sisi. Dapat luas juga. Ini salah satu sudut kita tahu dan dua sisi yang perlu ditahulah. So ini formula cos, ya ini formula sin. So ada case berambiguity, itu yang bentuk dia ada dua kemungkinan. Contoh dua kemungkinan lah. Ni bentuk contoh kalau sini AB ni dia tidak lukis sebenarnya. AB di sini dia tidak lukis, tapi AB tu dia bagi tahu mungkin 5 AB ialah 5 cm. So mungkin kemungkinan garis itu ialah di sini 5 cm. Okey, so jadi tapi mungkin juga dia di sini. Sini 5 cm juga. Inilah kita panggil case berambiguity. So dua sudut, salah satu di sini, salah satu di sini. Dua sudut yang mungkin. Itulah kita panggil case berambiguity. Itu case berambiguity. Okey, itu sahaja. So juga harap kamu boleh buat latihan dan habiskan, boleh siap dalam 1 minggu ini buat latihan segitiga ni. So habislah sudah kita punya bab 9.